Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita, di mana kita sedang kupaskan bersama daripada kitab Fiqhus Sunnah, dan kita kini berada di jilid yang kedua dan kita telah masuk dalam bab yang keempat, yakni masalah tirai di hadapan orang yang mengerjakan solat. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah telah kita kupaskan bersama di mana kita mengetahui disunatkan untuk kita mengadakan sutrah apabila kita mendirikan solat, supaya seseorang yang ingin lalu di hadapan kita, mereka tidaklah akan lalu betul-betul di hadapan kita, dan kalau mereka ingin lalu di hadapan kita, mereka boleh lalu di luar sutrah tersebut, di luar kawasan yang telah kita tandakan. Pada pertemuan kita yang lalu juga telah kita kupaskan apabila kita katakan tentang sutrah ataupun tentang alat untuk kita gunakan, alat tersebut boleh berbentuk dengan berbagai bentuk. Sama ada kita meletakkan satu tiang di hadapan, atau kita mendirikan solat menghadap dinding atau tiang atau apa jua sekalipun. Sehingga kan kalau kita lihat pada hari ini kita ada sejadah, ianya juga boleh diibaratkan sebagai sutrah. Jadi agak-agak orang yang nak lalu, taklah dia lalu jalan di atas sejadah kita, dia lalu di luar kawasan sejadah kita tadi. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kupaskan tentang masalah sutrah ini, apakah pula hukum seseorang yang walaupun kita telah meletakkan sutrah ataupun letakkan tanda, dia tetap lalu di hadapan kita? Itulah perkara seterusnya yang bakal kita kupaskan. Nokta seterusnya I di muka surat 80. Penulis mengatakan diharamkan melintas di antara tempat berdiri seseorang yang sedang mengerjakan solat dengan tirainya, dengan sutra yang telah diletakkan. Apabila seseorang itu telah meletakkan sutra, telah meletakkan tirai, tanda, nescaya tidak boleh kita lalu di hadapannya, kecuali kalau berada betul-betul dalam keadaan darurat. Itu juga perlulah kita berhati-hati apabila melalui di hadapannya. Dan apabila seseorang yang telah meletakkan tirai sutra tersebut, kalau ada orang lain yang melalui di hadapannya, apa yang harus dilakukan? Baik, kita lihat muka surat 80, penulis Al-Imam Said Sabiq rahimahullah berkata, yang bermaksud, terdapat banyak hadis yang mengharamkan berjalan di antara tempat seseorang yang sedang mengerjakan solat dengan tirainya. Malah perbuatan ini dianggap sebagai dosa besar. Jadi kalau kita dah lihat seseorang itu meletakkan tirai, nescaya tidaklah boleh kita lalu di hadapannya. Kalau dia tak letakkan tirai sekalipun, kalau kita tahu, memang tahu dia sedang mendirikan solat, tidak boleh kita lalu betul-betul di hadapannya. Kita lihat, Zaid bin Khalid pernah diutus menghadap Abu Juhaim untuk menanyakan tentang apa yang telah didengarkan daripada Rasulullah SAW berkaitan hukum melintas di hadapan seseorang yang sedang mengerjakan solat. Abu Juhaim menjelaskan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yaday musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'in khairun lahu min an yamurra baina yaday." Yang bermaksud, andai kata seseorang mengetahui betapa besar dosa yang ditanggung oleh seseorang yang melintasi di hadapan orang yang sedang solat, orang yang sedang mengerjakan solat, nescaya dia akan memilih berdiri, yakni menunggu selama 40 daripada dia melintasi di hadapannya. Jadi maksudnya pada jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita tahu betapa berat, betapa ancaman untuk lalu di hadapan orang yang sedang tunaikan solat,
nescaya kita nantikan 40. Sama ada 40 hari ke, 40 minggu ke, 40 bulan ke, itu satu perkara yang lain yang dipertikaikan oleh ulama. Namun ini menunjukkan mubalaghahnya, menunjukkan betapa besar ancaman untuk lalu tanpa sebab orang yang sedang dirikan solat, kita lalu di hadapannya. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah. Kita lihat footnote di bawah itu. Dituliskan. Abu An-Nasir berkata, diriwayatkan daripada Busr, katanya, aku tidak pasti sama ada beliau, yakni Rasulullah SAW mengatakan 40 hari atau 40 bulan ataupun 40 tahun. Di dalam kitab Fathul Bari, yakni kitab yang mensyarahkan hadis-hadis Imam Bukhari, dinyatakan bahawasanya zahir hadis menegaskan dilarang melintas di hadapan seseorang yang sedang mengerjakan solat sama sekali, meskipun tidak menemukan jalan lain untuk melintasinya. Jika demikian, seseorang berkenaan dikendaki berdiri dan menunggu sehinggalah seseorang yang mengerjakan solat tersebut selesai daripada solatnya. Demikian para jemaah. Jadi kenyataan ini disokong oleh kisah Abu Sa'id berikut ini. Maksud hadis ini adalah sekiranya seseorang yang melintasi tersebut mengetahui betapa besar dosanya, betapa besar ancamannya yang bakal diterima disebabkan melintasi di hadapan seseorang yang mengerjakan solat, tentulah dia memilih untuk berdiri selama masa yang telah disebutkan tadi sehingga tidak menerima dosa besar tersebut. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita mengetahui seseorang yang sedang solat itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Dia sedang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang rukuk. Dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Maliki yaumiddin, yang berkuasa pada hari akhirat, yang berkuasa Rabbus samawati wal ard, raja yang berkuasa langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi seseorang yang sedang solat itu sedang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lintasi di hadapannya. Kalau kita lihatlah ya, orang tua-tua dulu kata, kalau makcik dengan pakcik sedang berbual, tiba-tiba budak lalu di antaranya. Ni apa kurang ajar? Betul kan? Jadi kita tahu antara makhluk tu kita rasa kurang ajarnya tadi. Ataupun kalau ada seseorang yang sedang berbicara dengan dengan presiden ke, dengan manager dia sekalipun, apatah lagi dengan orang-orang besar, presiden atau prime minister, lalu ada orang lalu di hadapannya. Ni apa ni? Tak ada adab. Betul kan? Jadi ini menunjukkan lalu di hadapan seseorang yang sedang berbicara tu dari segi sosial juga tidak dapat diterima. Apatah lagi kalau kita renungkan seseorang yang sedang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar demikian, kita jangan sampai lalu di hadapan seseorang yang sedang bermunajat, yang sedang mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini para jemaah, kecuali kalau benar-benar ada urusan darurat di mana tiada pilihan lain. Tetapi kalau memang tak ada apa-apa sebab untuk kita nak lalu, nescaya dalam hadis ini awak tunggu lama, 40, maksudnya bilangan yang lama tadi, sama ada 40 hari ke, 40 minggu ke, 40 bulan. Ini bukan berkata kita nak tunggu 40 tahun kat situ lah, tetapi maksudnya untuk menekankan ianya sesuatu perkara yang sangat dibenci. Demikian para jemaah. Namun apabila kita mengatakan demikian, orang yang nak dirikan solat juga perlulah bijak. Orang yang nak dirikan solat juga perlulah menjadi seseorang yang peka dan prihatin. Janganlah awak dah tahu awak nak dirikan solat, awak diri betul-betul kat pintu. Orang nak lalu macam mana? Ini contoh para jemaah. Katakan sebelum musim Covid dahulu lah ya, ketika solat Jumaat. Solat Jumaat memang ramai orang. Kadang-kadang dah tak ada tempat. Kat mana terusuk dah Imam Bilal Muazzin dah lakukan qomat. Selagi mana tempat untuk solat, kita solat. Sehingga kalau dah solat kat bilik gajah depan pintu pun kita solat.
tak mengapa. Maksudnya kerana semua sedang solat berjemaah pada satu waktu yang sama. Namun apabila kita telah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baik, solat dah selesai. Apabila solat dah selesai, ada di antara jemaah yang hendak berwirid, silakan. Ada yang nak solat ba'diyah, silakan. Namun kalau kita nak solat ba'diyah, nak solat sunat, lepas solat Jumaat ke, lepas solat fardu isyak ke, lepas solat apa sekalipun, nak solat sunat, kita sebelum solat sunat kita tengok, aku berdiri ni kat mana? Kalau kita berdiri agak-agak di tempat corner, ada tiang, tak menjejas lalu lalang, alhamdulillah. Kalau kita berdiri tu agak-agak tempat lalu lalang, aku tadi betul-betul berada di saf tengah, atau aku tadi solat berjemaah di tepi pintu, maka kalau aku nak solat sunat macam mana? Nanti boleh menjejas orang lalu lalang. Atas dasar demikian, kita beralihlah tempat. Ini contoh pada jemaah. Kadang-kadang masyarakat kita pun nak salahkan orang lain pun susah juga. Kat situ juga dia dah solat fardu isyak atau dah solat fardu, solat Jumaat kat situ, terus solat ba'diyah kat situ juga, tanpa dilihat akan di mana dia berdiri. Tak bolehlah begitu maksudnya para jemaah. Jadi kita kena faham, kita kena lihat di mana kita berdiri supaya tidak lalu lalang, tidak menghalang orang nak lalu lalang. Dalam nokta yang sama, kita lihat juga para jemaah, kadang-kala kita berada di Masjidil Haram. Kita berada di Masjidil Haram, alhamdulillah. Kita selepas tawaf ataupun solat fardu isyak, selepas solat fardu atau sebagainya. Seringkali lepas tawaf lah. Mereka pernah tunaikan umrah. Kalau lepas tawaf tu, kemudian nak solat sunat tawaf. Kalau kita nak solat sunat tawaf, memang betul, afdalnya kalau dapat kita berdiri di belakang makam Ibrahim. Akan tetapi, kalau dalam keadaan ramai orang, kalau kita nak berdiri betul-betul di belakang makam Ibrahim, agak-agak orang yang nak tawaf itu akan terhalang, akan terjejas. Jadi kita gunakan akal fikiran, oh tak boleh, sunnahnya berdiri di belakang makam Ibrahim. Mati-mati kita nak solat sunat di belakang makam Ibrahim. Lalu orang lalu kita tahan pula. Ini tempat tawaf, bukan tempat solat. Contoh. Jadi kita kena jadi seorang yang bijak. Agak-agak awak betul-betul nak solat di belakang makam Ibrahim. Sedang ramai orang, ini makam Ibrahim. Pergi ke Ustaz, belakang. Sana makam Ibrahim. Okeylah, dapat juga. Alhamdulillah. Jadi maksudnya, kita tidak boleh mendirikan solat di tempat khalayak orang sedang lalu lalang, kemudian kita nak halang orang lain daripada lalu di hadapan kita. Tak boleh pada jemaah. Jadi begitu juga walaupun kita berada di Masjidil Haram, tidak boleh dan dilarang, bahkan boleh dikatakan makruh atau boleh jatuh pada hukum haram kalau sekiranya kita berdiri betul-betul di tempat khalayak orang nak lalu lalang, walau di sisi makam Ibrahim sekalipun. Demikian para jemaah perkara-perkara yang harus kita lihat. Dari Zaid bin Khalid, bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Lau ya'lamul mar'u baina yaday musalli madza alaihi kana an yaqumu kana lan yaquma 40 kharifan khairun lahu min an yamurra baina yaday." Seandainya seseorang itu mengetahui betapa besar dosa yang akan ditanggungnya kerana melintas di hadapan seseorang yang sedang mengerjakan solat, nescaya untuk ka'anna yaquma 40 kharifan, nescaya untuk dia memilih berdiri menunggu sampai 40 musim duruk, daripada harus lebih baik baginya daripada melintasi di hadapannya. Khairun lahu, lebih baik baginya, min an yamurra baina yadayhi, lebih baik baginya daripada dia melintasi di hadapan orang yang sedang mendirikan solat. Maksud hadis yang hampir sama daripada dengan hadis tadi. Ibnul Qayyim berkata, menurut Ibnu Hibban dan ulama selainnya, hukum haram yang disebutkan di sini jika seorang mengerjakan solat itu menghadap ke arah tirai
yang telah pun dipasang. Jika dia tidak memasang tirai sebagai penghalang daripada dilalui orang lain, tidaklah diharamkan melintas di hadapannya. Maksudnya apa? Kalau sekiranya dia tak letak tirai, orang pun tak perasan. Maksudnya dia berdirilah. Dia berdiri atas sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma. Contoh. Jadi dia sedang berdiri straight. Orang tahu tak dia sedang solat? Orang tak tahu. Jadi orang tak tahu, orang lalu-lalang, tak salah orang tadi. Pasal dia pun tak letak tirai. Dia pun orang pun tak mengetahui. Ini contoh para jemaah. Akan tetapi kalau kita tahu dia tu sedang solat, dia letak tirai ke dia tak letak tirai, kita beri hak dia sedang solat, jangan kita lalu diharapkan. Dalam hal ini Abu Hatim mengemukakan satu hadis yang diriwayatkan dalam sahihnya dari Al-Muttalib daripada Abu Wida'ah, katanya, aku pernah melihat Nabi SAW ketika selepas bertawaf berjalan melintasi di sebahagian tepi tempat tawaf. Kemudian baginda mengerjakan solat 2 rakaat. Sedangkan jarak di antara baginda dengan orang yang tawaf itu tidak dipisahkan oleh tirai sebagai penghalang. Ya. Selanjutnya kata Ibn Hibban lagi, hadis ini dengan tegas menyatakan bahawasanya melintas di hadapan seseorang yang sedang mengerjakan solat apabila tidak menghadap ke arah dibolehkan. Jadi dosa besar yang dibebankan kepada seseorang yang melintasi seseorang yang sedang mengerjakan solat tersebut hanya apabila ada tirai penghalang, bukannya kepada orang yang solat tidak menghadap tirai. Kemudian Ibn Hibban menjelaskan, dengan demikian jelaslah alasan Nabi SAW mengerjakan solat tanpa memasang tirai yang membatasi dirinya dengan orang yang sedang tawaf. Keterangan ini selalu dengan hadis Al-Muttalib, katanya, aku pernah melihat Nabi SAW mengerjakan solat berhampiran dengan Hajar Aswad. Kaum muslimin dan muslimat lalu lalang di hadapannya, sedangkan di antara mereka dengan baginda tidak terdapat tirai penghalang yang memisahkan. Jadi pernah Nabi SAW pernah mendirikan solat pada ketika itu juga, dan baginda SAW ketika mendirikan solat, orang pun lalu lalang. Jadi macam mana dalam hadis ini? Macam mana dengan hal ini? Jadi kita lihat di zaman Nabi SAW, keadaan di Kaabah Baitullah itu memang sempit. Itulah kawasan yang mereka ada. Jadi memandangkan itulah kawasan yang mereka ada, baginda SAW mendirikan solat di situ. Jadi baginda sedang mendirikan solat sunat. Jadi para sahabat memang tak ada tempat lain untuk lalu, memang diperbolehkan, dan baginda SAW pun mengetahui halnya. Jadi insya-Allah atas dasar demikian taklah mengapa dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Tetapi pada hari ini kita mengetahui masjid telah pun diperbesarkan. Jadi memang kawasan pun memang telah diperbesarkan. Kalau dibandingkan kawasan tawaf dikelilingi Kaabah suatu masa dahulu, dikelilingi Kaabah Baitullah, kemudian ada rumah-rumah dah kawasan situ semua. Jadi dah tak ada tempat lagi. Memang itulah kawasannya. Jadi apa juga perkara kita kena lihat kepada konteks keadaan yang berlaku. Secara umum, maka pada hari ini apa juga hal keadaan, janganlah kita lalu di hadapan orang yang sedang solat. Dalam kitab Ar-Rawdah dijelaskan, apabila seseorang yang mengerjakan solat tidak menghadap ke tabir atau memasangnya, namun jarak di antara dirinya dengan tirai masih berjauhan, maka menurut pendapat yang terkuat, orang itu tidak berhak menolak sesiapa saja melintasi di hadapannya disebabkan kelalaiannya. Dalam hal ini tidak diharamkan melintas hadapannya kalau dia tidak mengetahui. Tetapi keadaan seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Demikian para jemaah. Jadi secara umum kita mengetahui apabila kita hendak mendirikan solat, sebaiknya kita meletakkan tirai ataupun sutra tersebut, dan sebagai orang yang nak lalu, orang yang sedang mendirikan solat tidak boleh lalu di hadapan orang yang sedang tunaikan solat. Apakah jarak yang boleh dilalu? Agak-agak jaraknya sekadar dia dapat sujud. Jadi sekadar dia dapat sujud sebenarnya dah okey dah. Perbincangan kita ini adalah orang yang lalu
orang sedang solat, betul-betul dia lalu di hadapannya. Ini yang perbincangannya. Tetapi kalau dia solat di sini, dia lalu di luar kawasan tirai tadi, sutranya tadi tidak boleh terlalu jauh. Dia solat di sini, sutranya agak-agak kadar untuk dia sujud, letak sutra. Jadi itulah dia. Dia tak boleh solat di sini, sutra. Dia solat kat sini, tembok sana sutra. Jadi orang tak boleh lalu, mana boleh lah. Ya? Itu maksudnya para jemaah. Baik, F. Disyariatkan menolak orang yang hendak melintasi di hadapan seseorang yang sedang mengerjakan solat. Jadi kalau kita dah letak sutra, orang nak lalu juga. Ajak bagaimana? Penulis mengatakan di muka surat 82. Jika seseorang telah memasang tirai, sutra, maka orang yang bersolat diperintahkan menolak siapa saja yang hendak melintasi di hadapannya, sama ada manusia ataupun haiwan. Namun jika melintasi itu di luar tirai, di luar sutranya, maka benda atau seseorang yang melintasi tidak boleh ditolak. Sebab lalu lalang dalam keadaan sebegini tidak mengganggu kekhusyukan. Jadi seperti mana yang kita sebutkan, perbincangan kita ini adalah maksudnya tak boleh lalu betul-betul orang sedang solat tak boleh lalu di hadapannya lah. Ni solat lalu di depannya, itu tak boleh. Akan tetapi kalau dia lalu di luar sutra tadi, sebenarnya dah okey dah. Dan cakap pasal perkara ini untuk masyarakat Melayu kita, saya rasa kalau dia sedang solat, kita lalu di luar kawasan sejadah kita pun, ni apa tak hormat orang sedang solat. Betul kan? Jadi apa juga perkara kita kena fahamlah apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Hak awak tu, sutra awak tu adalah sekadar tempat sujud. Jadi kita kalau lalu di luar kawasan sujud dia, sebenarnya dah okey dah. Cuma memandangkan kadang-kala masyarakat kita ni terlalu sensitif dan sebagainya. Kalau ada tempat lain, kita dah tahu di sedang solat, memang contohlah ada agak-agak dua orang boleh sujud sekalipun. Kita sebenarnya dah boleh lalu depan situ. Tetapi kalau dah memang boleh lalu di belakang dia, lalulah di belakangnya. Kerana masyarakat kita ni kan, orang Melayu kan super sensitif. Jadi kita kena jagalah supaya tidak menjejas, mengganggu perasaan dia dan sebagainya. Baik. Dari Humaid bin Hilal katanya, pada suatu ketika saya sedang membahas suatu hadis dengan salah seorang sahabatku. Tiba-tiba Abu Saleh As-Samman berkata, aku akan menyampaikan kepadamu sesuatu yang pernah aku dengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan aku pernah menyaksikannya sendiri. Suatu ketika yang bertepatan dengan hari Jumaat, aku mengerjakan solat bersama Abu Sa'id dengan memasang tirai, supaya tidak diganggu oleh orang ramai yang lalu lalang. Tiba-tiba, datanglah seseorang anak muda daripada Bani Abu Mu'aith, hendak melintas di hadapannya. Lantas Abu Sa'id menolaknya tepat pada lehernya. Anak muda itu pun menoleh ke sana ke sini. Tapi rupa-rupanya tidak ada jalan selain jalan di hadapan Abu Sa'id tadi. Dia mencuba sekali lagi untuk melintas di hadapannya. Tetapi Abu Sa'id mendorongnya lebih keras daripada dorongan yang pertama, melarang. Akhirnya anak muda itu menunggu dalam keadaan berdiri sambil mengomel kepada Abu Sa'id, sehingga orang ramai yang berkerumun dikelilinginya. Kemudian anak muda tersebut menghadap Marwan untuk mengadukan perbuatan Abu Sa'id yang melarang dia berjalan tadi. Abu Sa'id kemudian datang menghadap Marwan dan bertanya kepadanya, ada apa? Kenapa anak muda itu mengadukan mengenai kelakuanmu terhadapnya? Abu Sa'id menjawab, aku mendengar Nabi SAW pernah berkata, Sami'tun Nabi SAW yaqul,
idza shalla ahadukum ila syai'in yastarahu minan nas, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan solat dengan memasangkan tirai yang menjadi pembatas supaya orang lain tidak dapat melintasi di hadapannya, fa arada ahadun an yashtaza baina yadayhi, akan tetapi kalaulah ada orang yang masih ingin melintasi di hadapannya, falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Jadi kalau ada orang nak lalu di hadapannya, tetapi kemudian ada orang yang masih sahaja ingin melintasi di hadapannya, maka hendaklah dia menolak ataupun menghalangnya. Kalau dia tetap berkeras untuk melalui di hadapannya tadi, maka serangilah dia. Fayuqatilhu, maka serangilah dia, bukan bunuh dia, maka serangilah dia. Sebab sebenarnya orang itu adalah syaitan. Jadi maksudnya para jemaah, daripada hadis ini, maka nasihat Abu Sa'id halang orang tadi daripada lalu di kawasan tersebut, kerana dia mengatakan dia pernah mendengar Nabi SAW mengatakan perkara tersebut. Jadi maksud di sini adalah kalau sekiranya seseorang yang sedang mendirikan solat, kemudian orang lain nak lalu di hadapannya, nescaya dia boleh halang orang tersebut. Macam mana nak halang? Contoh, dia sedang solat raya, kemudian orang nak lalu di hadapannya, maka dia boleh letak tahan orang tersebut. Jadi kalau dia dah tahan orang itu lalu di luar, above, beyond dia punya tangan tadi. Okey. Kerana apa? Kerana tempat agak-agak lalu lalang tadi adalah sekadar tempat dia sujud. Ingat ya, perbincangan kita adalah orang yang lalu directly orang yang sedang solat. Kalau orang yang lalu directly orang yang sedang solat tu, memang sengaja cari nak asah, memang sengaja nak bahal. Dah tahu orang ni sedang solat, awak lalu dijauh sikit dah okey. Tetapi tempat besar, mati-mati dia nak lalu di hadapan orang yang sedang solat, betul-betul di apa namanya ni? Di hadapan lah, betul-betul menghadap, betul-betul directly kat muka orang tu. Memang kena tolak. Kalau dia lalu juga, tolak dia lagi sekali. Betul tak? Kerana konteksnya adalah awak ada tempat yang besar. Kat belakang ada, kat depan ada. Katakan kat belakang tak ada. Kalau kat belakang tak ada, awak jauh sikit dah okey dah. Tapi kenapa betul-betul nak lalu depan muka kita? Ini maksudnya. Jadi maksudnya di situ, orang lalu kita tahan. Orang dia dikit nak lalu juga, tolak ni. Habis Ustaz, kita bergerak, tak apa, tak batal solat kita. Maksudnya begitu. Tapi kalau dia nak lalu di luar kawasan tempat sejadah, tak mengapa. Ustaz, saya solat berjemaah. Saya berada di saf ketiga. Kemudian makmum di sebelah kita tu batal untuk dia. Dia nak keluar. Dia nak keluar saf 2, saf 3. Memang akan terpaksa lalu di hadapan kita. Jadi macam mana? Kalaulah kita jadi orang tersebut, ini saf ya, saf. Kita nak keluar, kita rapat kepada saf yang belakang. Saf yang depan tu lah. Lebih rapat jalan. Okey. Tetapi kita jadi makmum, orang sebelah kita keluar. Dia pun tak peka dengan perkara-perkara begini, tak kisah. Dia main jalan. Dalam hal sedemikian, kita jangan tahan, biarkan dia jalan. Kerana apa? Kerana masalah khilaf. Ada yang mengatakan bahawasanya kalau solat berjemaah, yang dimaksudkan tirai itu adalah hanyalah tirai imam. Jadi atas dasar demikian, kita biarkan. Kalau kita tahan dia nak keluar, mana dia nak lalu? Betul kan? Pasal dia nak keluar, nak batal wuduk, dia nak kena berwuduk sekali lagi, nak join solat Jumaat. Contoh. Jadi kita biarkan. Tak perlu kita menahannya. Demikian para jemaah, dalam masalah menahan seseorang yang sedang nak lalu ketika seseorang lain mendirikan solat. Kat mana kita boleh tutup?
Okey, sebab dia tu adalah syaitan. Tapi Ustaz, dia syaitan ke? Dia bukan syaitan. Perangai macam syaitan. Kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ni minal jinnati wan nas. Syaitan daripada jin dan manusia. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, syaitan, iblis daripada api. Ya. Akan tetapi perangai syaitan itu boleh datang daripada manusia dan jin. Manusia yang mengajak kepada keburukan, ajak kepada maksiat, dia sebenarnya wakil iblis. Iblis punya ambassador. Ajak kepada maksiat, wakil, dia punya wakil lah. Iblis tak dapat, iblis kadang-kadang nak ganggu orang tu tak dapat. Maka dia cari orang lain untuk ganggu orang tersebut. Kau member dia kan? Iblis ganggu member dia. Sebab macam kita kadang-kadang nak orang tak kenal, kita tak layan lah. Iblis kalau terang-terang ajak buat maksiat, haram, dosa. Ajak member. Yuk sekali-sekala pergi tempat yang tak boleh pergilah. Kau ni apalah ajak, nanti orang nampak kau dengan aku je, tak orang nampak. Sekali-sekala take a break, cheat day. Okey lah, jangan minta orang, member aja. Ini member ni iblisnya wakil. Maka atas dasar demikian, kita kena berhati-hatilah ya. Jangan jadi wakil iblis, jangan jadi syaitan. Macam mana menjadi syaitan? Kalau kita ajak orang lain buat jahat. Jangan ajak orang buat maksiat. Dosa kita dah tak tertangga. Kita nak buat maksiat sendiri-sendiri. Bukan saya kata boleh buat maksiat lah. Tapi kalau kadang-kadang iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurangan. Biasa. Kadang-kadang iman tengah bertambah, solat malam, Masya Allah. Godaan apa pun tolak. Tetapi kadang-kadang manusia ketika iman tengah lemah, Tosa kata gangguan syaitan. Syaitan tak payah ganggu pun. Ikut nafsu dah kalah. Ini contoh. Jadi ketika iman tengah lemah tu, kalau nak buat maksiat, bukan saya kata boleh buat maksiat lah tapi kalau buat maksiat, buat sorang-sorang. Jangan ajak orang lain. Once kita ajak orang lain, kita jadi syaitan. Jadi wakil syaitan. Dan orang lain buat dosa, kita tanggung dosa dia pula. Masuk dalam store, lock, buat maksiat dalam store. Bukan saya kasih idea lah ya, bukan saya kata boleh buat maksiat. Ini contoh ibarat. Maksudnya, jangan jadi seseorang yang mengajak orang lain buat dosa. Dosa kita dah tak tertanggung. Kalau seseorang itu, kalau memang tengah lemah iman, dia buat dosa, orang tengah lemah iman, buat dosa sendiri. Jangan sampai melibatkan orang lain, ajak member. Yuk kita pergi sana, kita pergi sini. Tak dekat, kita syok lah. Jadi kita dah ajak dia, dosa pada hari itu dia buat, kita dah tanggung. Kemudian minggu depan, kita tak ada, dia dah tahu ni lubang ni. Bagus juga dulu si siapa tu, si Abu ajak aku tahu tempat ni. Abu dah tak ada, dia pergi sendiri. Kemudian dia pergi sendiri, dia pula ajak lain, Kasim pula. So Abu yang tukang ajar dia, sepanjang hayat dia ajak Kasim ajak, Osman ajak, Bakar ajak. Semua Abu dapat yang tukang ajar tu dapat saham. Nauzubillah. Kalau kita nak ajak seseorang, ajak kepada kebaikan. Setiap orang yang mengamalkannya, kita dapat pahala. Orang lain ajarkan, the first person yang ajarkan dia, yang ajak dia, dapat pahala. Ini MLM punya konsep. Subhanallah. Baik. Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah. G. Tiada satu apapun yang dapat memutuskan solat. Sayyidina Ali Uthman Ibn Musayyab
Asy-Sya'bi, Malik, Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan mazhab Hanafi berpendapat tidak ada satu pun yang dapat memutuskan solat berdasarkan hadis Abu Daud daripada Abu Al-Waddah katanya. Ada seorang pemuda Quraisy melintasi di hadapan Abu Sa'id ketika sedang mengerjakan solat. Lalu Abu Sa'id menolaknya. Kemudian pemuda tersebut mengulangi lagi, tetapi Abu Sa'id sekali lagi menolaknya. Sekali lagi pemuda tersebut mengulangi kembali perbuatannya sehingga 3 kali. Sementara Abu Sa'id terus menolaknya lebih kuat lagi. Selepas selesai mengerjakan solat, Abu Sa'id berkata, solat tidak dapat diputuskan oleh sesuatu apa jua pun. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, idra'u mastata'tum fa innahu syaitan. Tolaklah sesiapa pun yang ingin melintasi di hadapanmu sedaya upaya ketika mengerjakan solat, sebab dia itu adalah bab kata maknifu apa? Setan. Jadi atas dasar demikian kita tahu demikianlah, kalau seseorang itu sengaja nak melintasi di hadapan seseorang sedangkan tempat yang lain itu banyak, memanglah tu kerja syaitan, sengaja ungkal, sengaja nak cari naas. Jadi kalau dia lalu di depan kita, boleh kita tolak. Dia lalu lagi, boleh kita tolak. Dia nak lalu lagi, boleh kita tolak. Kerana dia nak mempermain-mainkan. Dalam nokta ini juga para jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita faham, kalaulah kita pula jadi orang yang sengaja nak mempermain-mainkan demikian, nak buat nak ambil video lah, nak tengok orang ni nak buat apa nama dia? Prank. Nak buat prank kan? Nak buat prank, nak tengok orang ni, nak tengok orang ni macam mana reaksinya. Jadi sejauh mana dia nak tolak? Tak boleh. Kalau kita nak buat prank, nak buat main-main ke, nak buat kelakar ke, dengan apa jua sekalipun kurang masalah. Akan tetapi tidak boleh kita buat kelakar ke, mempermain-mainkan dalam urusan agama. Qul abillahi wa rasulihi wa ayati kuntum tastahzi'un. Katakanlah, adakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kamu mempermain-mainkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu memberi sebarang hilah. Jangan buat sebarang alasan. Kamu telah kufur selepas beriman. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, nak buat kelakar, nak buat prank, nak buat apa sekalipun, tak boleh dalam urusan agama. Tak boleh dalam urusan agama kita nak buat kelakar-kelakar ke, nak buat orang ketawa. Haram hukumnya dan boleh jadi kufur. Yang ini satu perkara penting untuk mereka-mereka yang suka nak buat video-video prank ke, nak dapat apa, nak jadikan viral ke, nak buat kelakar sekalipun, gunakan tajuk lain. Apa juga tajuk perkara yang lain, atau walaupun kadang-kadang tetap dilarang, tetapi ada alasan-alasan yang lain. Akan tetapi tidak boleh kita gunakan nak buat kelakar, nak mempersedakan agama. Tak boleh. Apa juga hal, sama ada dalam bab solat kita, puasa kita, dalam apa juga hal sekalipun, tak boleh mempersedakan. Ya, itulah dia. Rasulullah Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran yang melarang perkara sedemikian, di mana kita dikatakan qad kafartum ba'da imanikum. La taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu memberi sebarang alasan, hilah atau apa jua sekalipun, kamu telah kufur selepas kamu beriman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nokta dalam perkara-perkara yang berhubung kait dengan sutra atau tirai yang perlu kita letak ketika mendirikan solat. Ada soalan di sini sebelum kita pindah pada tajuk seterusnya? Baik. Kalau tak ada, kita pindah kepada bab yang kelima. Bab yang kelima adalah perkara yang agak menarik, kerana dalam bab ini kita akan bincangkan
perkara-perkara yang diperbolehkan untuk seseorang melakukannya ketika kita sedang solat. Ya, yang kadang-kadang kita rasakan macam tak boleh, tetapi sebenarnya Nabi SAW pernah melakukannya dan solat kita tidaklah dikira sebagai batal. Muka surat 85. Perkara-perkara yang dibolehkan dalam solat. Kita lihat. Pertama A. Diperbolehkan menangis, mengeluh dan merintih. Ustaz, kalau orang yang sedang solat, boleh tak dia menangis ketika solat? Boleh tak dia mengeluh, merintih sampai keluarkan suara? Ada orang katakan, kalau kita tunaikan solat, kita keluarkan suara, boleh dikatakan 2 ayat, bukan 2 ayat, 2 lafaz, maka boleh dikatakan batal solat kita. Kerana sedang solat tak boleh berbicara. Kalau kita berbicara dengan 2 kata atau 2 perkataan, maka nescaya batal. Contoh yang pernah diberikan antaranya adalah kalau orang sedang solat lalu dia menangis tak esap-esap, itu awak dah keluarkan suara, nescaya batal solat awak. Persoalan, betul ke kalau seorang menangis sedemikian batal solatnya? Kita kupaskan. Sebenarnya diperbolehkan. Kita lihat. Diperbolehkan menangis, mengeluh dan merintih ketika sedang mengerjakan solat. Sama ada disebabkan oleh perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sebab-sebab yang lain, seperti mengeluh kerana ditimpa musibah atau sakit selama tidak dibuat-buat dan tidak menahannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala berfirman dalam surah Maryam, "Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya." Yang bermaksud, dan apabila dibacakan kepada ayat-ayat Allah, dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah, yakni Ar-Rahman, mereka segera sujud serta mereka menangis. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya 2 perkara. Pertama, ayat ini adalah ayat sajadah. Ya. Jadi kalau kita baca ayat sajadah, kita disunatkan sujud. Betul kan? Jadi sebenarnya kita baru baca ayat sajadah. Siapa yang ada wuduk, kita boleh sujud sajadah lah ya. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Kiblat mana? Kiblat sini kan? Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita tahu kan di dalam Al-Quran, apabila kita baca Al-Quran, kalau tiba ayat-ayat sajadah, kita disunatkan sujud. Itu dinamakan sujud sajadah. Kenapa? Sunnahnya apabila kita baca Al-Quran, kalau kita tahu ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang syurga, kita minta daripada Allah, ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga. Kalau ayat itu kita baca ayat di mana Allah SWT sebutkan tentang neraka, kita baca Allahumma ajilna minan nar, ya Allah selamatkanlah aku daripada api neraka. Kalau Allah Ta'ala sebutkan fasabbih bismi rabbikal ladzi khalaq, ataupun fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir, ataupun Allah Ta'ala sebutkan ayat di mana kita disunatkan bertasbih. Betul kan? Jadi apabila Allah Ta'ala sebutkan fasabbih,
bertasbihlah. Kita pun baca subhanallah. Apabila kita baca Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, telah bertasbih kepada Allah apa jua yang ada di langit dan di bumi, kita pun bertasbih subhanallah. Ini contoh, itu sunnahnya. Maka apabila ayat, contohnya ayat di mana Allah telah sebutkan wa idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat ar-Rahman, kharru sujjadan wa bukiya, maka mereka-mereka itu lalu terus sujud sambil menangis. Kita dengar ayat itu, terus kita pun sujud. Dan kalau dia terus menangis kerana sambut ataupun arahan ataupun Allah Ta'ala terangkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Maka tanda demikian, itu yang dikatakan sebagai ayat sajadah. Dan daripada ayat ini juga menunjukkan bahawasanya seseorang itu sujud lalu menangis, maka dia diperbolehkan menangis dalam keadaan sujud. Ayat ini merangkumi beberapa seseorang yang sedang mengerjakan solat ataupun di luar solat. Daripada Abdullah bin Ash-Shakhir katanya, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azrun ka azirir mirjal minal buka. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sambil menangis terisak-isak, seakan-akan di dalam dadanya terdapat bunyi air mendidih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, dan ketika solat itu baginda menangis. Seolah-olah ketika menangis tu, hadis ini menyebutkan mengenai tangisan Nabi itu ibarat apa? Air mendidih, boiling water. Macam mana boiling water yang sedang mendidih itu? Contoh. Jadi maksudnya kita tahu kan macam mana orang yang sedang menangis terisak-isak tidak dapat menahan. Apa itulah baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat dalam keadaan menangis. Jadi ini menunjukkan beberapa perkara. Pertama, Nabi solat dan Nabi menangis. Kalau Nabi solat dan menangis dan Nabi teruskan solatnya, soalannya batal tak solat? Tak batal. Walaupun sampai terisak-isak. Macam mana kita boleh solat dalam keadaan menangis? Kita hanya boleh solat dalam keadaan menangis kalau kita dapat kekhusyukan. Kalau kita tak khusyuk, tak akan dapat menangis. Kalau kita baca ayat Quran, tak faham dan tak peduli pun, tak ada menghayati apa-apa. Kalau kita rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tak ada apa-apa pun. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la. Tak ada apa-apa. Tak dapat menghayati. Tetapi kalau sekiranya kita renungkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kita beribadah seolah-olah kita nampak Allah. Tak nampak Allah, kita tahu Allah nampak kita. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa innakum tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah nampak kamu. Jadi kalau kita sedang sembah Allah, bukan nak samakan, akan tetapi ibaratnya seseorang yang sedang datang di hadapan raja, sultan, lalu di hadapan raja, lalu dia menyembah raja tadi. Kita tak dalam Islam tak boleh menyembah lah. Tetapi agak-agak dia datang duduk melutut di hadapan raja tadi, macam mana keadaan gentar dia pun tunduk jalan dengan perlahan, penuh penghormatan. Ini contoh, ini baru depan raja. Tapi kita berhadapan dengan raja sekalian alam yang maha mengetahui apa yang ada dalam dada kita, apa yang ada, maha mengetahui apa juga yang kita niatkan. Jadi kalau kita berada dalam sedemikian, kita taklah solat dengan pantas, tetapi kita akan Allahu Akbar. Lalu kita rukuk seolah-olah kalau seseorang itu sedang tunduk di hadapan raja, macam mana keadaannya? Dia cuba buat demikian. Rukuk subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau yang maha
besar, yang maha agung. Subhana rabbiyal azim. Contoh. Jadi ketika dia sujud pun taklah terus bangkan badan dia, akan tetapi sujud dengan perlahan. Agak-agak kalau dia nak melutut di hadapan raja pun dia akan slowly duduk. Ini contoh. Jadi ketika kita nak sujud, turun sujud pun dengan perlahan, kontrol movement kita, lalu kita sujud, kita mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau yang maha tinggi ya Allah. Lalu kita berdoa pada ketika sujud, berharap kepada Allah. Ini contoh. Jadi pada ketika itu kita kena biasakan, baru kita dapat menghayati solat kita. Dan pada ketika itu kadang-kadang kita yang sedang menghadapi berbagai masalah, kita tahu tak ada siapa yang mengetahui, tiada siapa yang peduli, tiada siapa yang dapat memberikan jalan keluar kecuali kepada Allah. Nabi katakan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau nak bermohon, mohonlah kepada Allah. Nescaya kita berada dalam sujud, kita pohon kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha mengetahui keadaan yang sedang kuhadapi, kesempitan yang sedang kuhadapi. Menangis. Ini contoh. Jadi itulah dia. Maka nescaya Rasulullah SAW mendirikan solat dalam keadaan tangisan, terisak-isak, ibaratnya air yang sedang mendidih. Ali berkata, ketika perang Badar meletus, tidak seorang pun yang mahir mengendarai kuda selain Al-Miqdad bin Al-Aswad. Setelah aku perhatikan, tiada seorang pun di kalangan kami yang bangun malam untuk mengerjakan solat selain Rasulullah SAW. Baginda di bawah sebatang pokok yang mengerjakan solat sambil menangis sehingga pagi hari. Jadi ketika perang Badar, pada ketika itu umat Islam berhadapan dengan tentera Quraisy yang berlipat kali ganda daripada bilangan mereka. Pada ketika itu ketakutan, tak tahu bagaimana menghadapinya. Umat Islam waktu malam penat, penat sangat. Tetapi Nabi SAW pada ketika itu mengharapkan pertolongan Allah. Agak-agaklah contoh ya. Kita dah berhadapan dengan keadaan yang memang tak ada jalan keluar. Tiada siapa yang dapat bantu kita kecuali hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Macam mana kita bergantung? Jadi maksudnya dalam hal sedemikian, Nabi SAW mendirikan solat di waktu malam sambil menangis, terisak-isak, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan dalil bahawasanya diperbolehkan seseorang yang sedang solat menangis. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan sakit Rasulullah SAW menjelang kewafatannya, dia meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, muru Abu Bakar an yusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Jadi selalunya solat itu Nabi SAW akan menjadi imam. Tetapi pada ketika itu Nabi SAW suruh Aisyah, suruh Abu Bakar menjadi imam. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, anna Abu Bakr rajulun rafiq. Ketahuilah, ya wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang terlalu lembut hatinya. Ketika membaca Al-Quran, dia sering menangis. Kata Aisyah lagi, sebenarnya aku mengatakan demikian disebabkan kekhawatiranku bahawasanya kaum muslimin nantinya akan merasa bersalah, berdosa jika tidak memposisikan Abu Bakar sebagai pengganti pertama kedudukan Rasulullah SAW. Tetapi baginda tetap berkeras dengan perintahnya, yakni supaya menyuruh Abu Bakar menjadi imam bagi kaum muslimin, kerana Nabi SAW dah sedang gering, sedang sakit. Aku pun mengulangi, yakni Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku mengulangi lagi perkataan saya seperti di atas supaya jangan suruh Abu Bakar. Abu Bakar orangnya lembut. Maka kata bahasa kita, nanti dia menangis, sedang baca Quran nanti menangis, orang tak lihat dia sebagai tiada kepimpinan. Pemimpin akan tegas.
Tetapi Abu Bakar jiwanya lembut sehingga baca Quran nanti pun boleh menangis. Maka aku pun mengulangi lagi perkataan saya tadi seperti di atas. Tetapi Rasulullah SAW tetap berkeras mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, muru Abu Bakr an yusalli bin nas, suruh Abu Bakar menjadi imam bersama para sahabat. Aku tahu bahawasanya kaum wanita tiada bezanya dengan isteri Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, muru Abu Bakr falyusalli bin nas, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian ni orang perempuan sama dengan isterinya Nabi Yusuf alaihi salam yang mungkar, yang ada saja alasan apabila disuruh. Maka akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Ini antara dalil bahawasanya ada beberapa perkara. Pertama sekali, perbincangan kita diperbolehkan menangis ketika solat, dan menangis ketika solat tidak membatalkan solat itu. Kedua, ini menunjukkan dalil di mana secara tak langsung Nabi SAW telah memberi tinkle. Bahasa Melayu apa? Telah memberi petanda bahawasanya selepas kewafatan baginda SAW, Abu Bakar lah akan menjadi khalifah pertama. Sebab pada zaman Nabi SAW, Nabi akan menjadi imam. Jadi pada ketiadaan Nabi suruh Abu Bakar menjadi imam. Menjadi petunjuk, Nabi telah memberi petanda bahawasanya Abu Bakar lah yang bakal menjadi khalifah selepas kewafatan baginda SAW. Sikap Rasulullah SAW untuk terus mempertahankan Abu Bakar sebagai imam kaum muslimin, padahal telah diberitahu bahawasanya Abu Bakar adalah seorang yang sering menangis dalam solatnya, merupakan dalil bahawasanya menangis dalam solat adalah dibolehkan. Ketika Umar bin Al-Khattab mengerjakan solat subuh dan membaca surah Yusuf, dan ketika sampai kepada ayat innama ashku bathi wa huzni ila Allah, aku mengadukan kerisauan serta kesusahan hatiku hanya kepada Allah, sampai ayat tersebut kemudian terdengarlah suara isak tangisannya. Tangisan Umar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini merupakan sanggahan terhadap sebagian ulama yang mengatakan bahawasanya menangis boleh membatalkan solat jika menuturkan dua huruf daripada mulutnya, sama ada kerana takut kepada Allah maupun kerana sebab-sebab yang lain. Sementara alasan mereka yang menegaskan bahawasanya keluar dua huruf dapat menyebabkan batalnya solat adalah kerana dianggap berbicara, maka alasan seperti ini tidak dapat diterima sama sekali. Sebab menangis dan berbicara merupakan dua perkara yang berlainan antara satu dengan yang lain. Baik para jemaah. Jadi maksudnya, seperti mana saya sebutkan, ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau kita solat tidak boleh menangis atau tidak boleh mengeluarkan apa juga bentuk kata selain daripada bacaan dalam solat yang boleh membawa dua huruf. Jadi apabila kita sebut dah dua huruf, maka mengikut pendapat tersebut batal solat kita. Daripada perbincangan kita hari ini berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan bahawasanya Nabi SAW pun solat dalam keadaan menangis, terisak-isak, dan Umar juga menangis dalam keadaan solatnya, menunjukkan bahawasanya sebenarnya diperbolehkan seseorang itu menitiskan air mata, menangis walau terisak-isak sekalipun ketika dia sedang mendirikan solat. Jadi kalau dapat para jemaah, kita usahakan kalau dapat cubalah titiskan air mata, menangis ketika kita dalam solat. Kalau tak dapat ketika solat fardu, ketika solat sunat,
di waktu malam, pada ketika manusia sedang tidur, dalam keadaan tiada siapa yang mengetahui pada ketika itu, solat sujud kepada Allah, mengadu kepada Allah, doa ketika sujud, dalam keadaan kita merintih, mengadu, merayu kepada Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengasihani, Allah sahaja yang dapat memberi jalan keluar daripada apa juga masalah yang kita hadapi. Demikian para jemaah perbincangan kita untuk hari ini. Jadi kita sedang bincangkan antara perkara-perkara yang tidak membatalkan solat sebenarnya diperbolehkan adalah menangis, mengeluh, merintih di dalam solat kita. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung perbincangan kita. Ada banyak perkara-perkara yang lain lagi yang diperbolehkan untuk kita lakukan dalam solat, bercanggah dengan apa sebahagian daripada masyarakat yang menyatakan sebenarnya tidak diperbolehkan. Akan kita bincangkan nanti perkara-perkara yang lain. Dan tadi Ustaz kata nak menangis, nak merintih, nak merayu, boleh tak kita baca dalam bahasa Melayu? Itu juga akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang nanti. Berdoa ketika sedang solat, ketika sujud katakan dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Akan kita kupaskan nanti. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan. Silakan. Seseorang yang sedang solat, kemudian ketika dia sedang rukuk ataupun sedang sujud, kemudian dia terbaca ya Allah, maka itu semua tidak membatalkan solat. Kerana itu dianggap sebagai zikrullah. Selain daripada zikrullah, perkara yang tak disengajakan, ada sebagian orang ada tik atau melatanya tadi, maka dia tak sengaja, maka tidaklah membatalkan solat. Ya. Kalau dia sedang, lalu dia bersin, lalu dia baca Alhamdulillah, dia nak baca dalam hati saja Alhamdulillah boleh, ya? InsyaAllah. Tetapi kalau sekiranya dia sedang baca ayat Al-Quran, maka tak perlu dia baca Alhamdulillah. Ada soalan lain? Selalunya dia holiday. Oh, itu soalan bagus. Sebentar saya nak kena tanya pihak masjid. Sebentar ya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pertemuan kita. Salah seorang jemaah kita bertanya, selalunya kita pada bulan 12 kita ada cuti. Bagaimana dengan tahun ini? Memandangkan tahun ini tahun musim Covid kan. Baiklah, saya memandangkan ada di antara kita telah kemukakan, saya ucapkan terima kasih kerana mengemukakannya. Maka saya berdasarkan permintaan sebagai jemaah kita, maka saya rasa pada bulan 12 ini, apa kata bulan 12 ada 4 minggu, 2 minggu kita ada kelas, 2 minggu kita bercuti. Betul tak? Jadi masjid mungkin ni ada live permintaan jemaah kan. Jadi kita bercutilah. Berarti minggu ni minggu pertama bulan 12. Minggu depan minggu kedua, jadi minggu depan last lah. Kemudian kita cuti 2 minggu seterusnya tadi. Kemudian baru pada bulan Januari kita sambung insya-Allah. Saya nak tanya sikit. Silakan. Berbalik dalam masa kampus kan. Ada orang mengatakan barang siapa yang menyampaikan peringatan datang sampai ada satu jemaah awal itu kan. Ada dalam pengaku kan. Benda itu ada Nabi Muhammad begitu. Dengan Nabi Muhammad sabda ini haram apa yang berlaku. Soalannya di sini adalah mengenai kadang-kadang di media sosial tu kadang-kadang kita sering jumpa barang siapa yang mengkhabarkan kepada kawannya mengenai kedatangan bulan Rejab, nescaya diharapkan baginya akan adab neraka. Barang siapa mengkhabarkan kepada kawannya tentang ketibaan bulan Rabiul Awal, barang siapa mengkhabarkan kawannya tentang batal ketibaan bulan Ramadan, ketahuilah kebanyakan hadis-hadis sedemikian ianya bukan daripada hadis yang sahih. Ya, bahkan kebanyakan adalah hadis-hadis maudhu.
Kita jangan percaya dan jangan kita forwardkan hadis-hadis ataupun kekata-kekata sedemikian. Wallahu a'lam. Satu Ustaz. Kita dalam dalam WhatsApp segmen. Pagi-pagi selalu orang suka cakap beras 3 lebih 4 pagi, salam tahajud, salam subuh, salam tahajud, sambil. Apa kenapa Ustaz saya nakkan? Tapi salam tahajud buat terkejut Ustaz. Salam tahajud apa pun saya katakan kita ada salam orang yang sakit apa saja. Oleh kerana terlalu banyak orang yang tadi kadang kita ignore. Sekarang itu benda betul-betul diikut. Betul. Okey, soalan yang kedua di sini teman kita bertanya atau seringkali menjadi satu amalan kita lah ya. Di waktu pada hari Jumaat salam Jumaat, kemudian di waktu subuh salam subuh, kali pukul 3 pagi salam tahajud. Saya secara peribadi saya tak menggalakkan untuk kita hantar-hantar WhatsApp sedemikian. Kerana ada beberapa sebab, ya. Kalau antara lain lah ya, sebabnya bukan semua orang ada mobile data yang banyak. Ya, kadang-kadang kalau orang tu prepaid, awak punya salam subuh, salam Jumaat, saya punya mobile data pun habis. Itu satulah. Kedua, menjadi satu kebiasaan kalau kita nak beri salam tu, kita beri salam Assalamualaikum. Bukan salam Jumaat, salam subuh, salam Khamis, salam Rabu, salam Selasa dan sebagainya. Jadi kita beri salam Assalamualaikum, dan apabila kita nak beri salam itu, kita beri salam apabila setiap kali kita berjumpa seseorang, kita beri salam. Atau kita nak berbicara dengan seseorang, kita beri salam. Jangan salam kita itu boleh menyebabkan terganggu ataupun ketidakselesaan. Kenapa? Kadang-kadang bukan semua orang mempunyai masa untuk untuk mendapat menerima mesej-mesej sedemikian. Apabila kita dalam, apatah lagi kalau kita dalam grup. Jadi apabila setiap pagi mesej-mesej sedemikian tu menyebabkan terganggu lagi. Itu satu perkara nokta yang lain lah. Dan kalau kita nak solat tahajud, kita bangun pukul 3 pagi, biarlah kita saja yang mengetahui kita bangun solat tahajud tersebut. Tak perlu nak kita nak iklankan kepada orang, kita bangun 3 pagi salat tahajud. Jadi bimbang-bimbang akan ada riak dan sebagainya pula. Kecuali kalau kita berada dalam grup WhatsApp tersebut, semua memang bersetuju. Malam ni kita nak tahajud, yuk kita kejut sesama sendiri, boleh. Jadi kita kena meraihkan. Apabila kita berada di satu tempat, kita kena meraihkan semua orang. Ada orang suka, ada orang tak suka, ada orang terganggu. Jadi kita jangan mengganggu grup-grup sedemikian dengan mesej-mesej yang mungkin tak disukai ataupun bukan tak disukai lah. Nak katakan tak suka salam tak boleh lah. Tetapi mungkin kurang sesuai ke, ataupun kadang-kadang orang sedang menantikan berita-berita yang mustahak saja. Ini contoh. Demikianlah ya. Jadi kita kena lebih berhati-hati dalam, perlu peka dan prihatin di mana juga kita berada. Jangan sampai perkara yang baik kerana terlalu kerap dan dilakukan pada salah waktunya, maka nescaya perkara yang baik tadi dianggap sebagai satu perkara yang tak baik pula. Ini contoh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nokta yang tadi ada Puan Aziza bertanya, adakah salah solat kita kalau kita menangis, niat yang dari awal itu terbatal? Kalau kita solat kita menangis, niat yang dari awal terbatal. Apa maksud niat yang daripada awal? Niat solat ke? Saya tak faham soalannya. Jadi kalau soalannya tadi adalah niat dari awal tu terbatal, kita solat fardu, kita menangis, maka tak salah untuk kita menangis. Seperti yang saya sebutkan, Nabi SAW juga menangis ketika solat, dan para sahabat juga menangis ketika solat. Nescaya secara umum menangis ketika solat tidak batal wudu, tidak batal solatnya. Menangis ketika solat walaupun teresak-esak, walaupun sampai mengeluarkan suara macam merintih, macam suara bibi menangis sekalipun, kerana yang penting bukan dia buat demikian untuk menunjuk-nunjuk lah. Dia buat demikian memang dia seorang dan sedih, terkesan, menitis air mata di hadapan Rabb, Tuhan yang menciptakan dirinya sendiri, yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Saya dalam keadaan sedemikian, solatnya tidak batal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baiklah para jemaah, memandangkan tiada soalan yang lain, sampai di sini saja pertemuan kita. Dan insya-Allah minggu hadapan, minggu terakhir kuliah kita pada bulan Disember ini, kita akan bertemu nanti insya-Allah. Untuk kuliah hari ini sampai di sini saja. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.